Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal 10 sama anime yang best dan patut korang layan pada tahun ni. Actually 10 anime yang aku akan listkan untuk dalam video kali ni sebenarnya dah keluar tau. Dan aku yakin sangat 10 anime yang aku senaraikan ni memang enjoy gila dan tak mengecewakan langsung untuk korang layan. Malah kalau ikutkan, banyak je lagi sama anime yang cukup menarik akan keluar tak tersenarai untuk dalam video kali ni. Antaranya The Devil is Part-Timer Season 2, Doomsday with My Dog, The Man I Hired Recently is Mysterious dan macam-macam lagi. Tapi tak apa, untuk dalam video kali ni kita hanya akan listkan 10 sama anime yang patut korang layan berdasarkan rating dan juga pendapat aku sendiri. Kalau korang tertanya dekat mana korang boleh layan semua anime sama secara percuma yang aku listkan untuk dalam video kali ni, korang jangan risau tau. Ini semua kicik punya hal lah. Korang boleh je layan semua anime ni dekat dalam apps Bilibili yang korang boleh dapatkan secara percuma dekat Apple Store ataupun Google Play Store. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Yang ke-10 adalah My Isekai Life. I gain a second character class and become the strongest sage in the world. Anime ni bergenre action, adventure, komedi, fantasi dan juga isekai. Anime My Isekai Life telah pun ditayangkan pada 4 hari bulan 7 2022 dan telah dihasilkan oleh River Road Studio. Anime My Isekai Life I gain a second character class and become the strongest sage in the world mengisahkan seorang lelaki yang bernama Sano Yuji bekerja dekat sebuah company telah pun termasuk dekat dunia yang lain dan telah diberikan tugasan sebagai penjinak monster. Cumanya tugasan yang telah diterima oleh Yuji ni boleh dikatakan job yang paling tak berguna lah dalam adventure diorang. Tapi secara tak sengaja, percaya ataupun tak, Yuji telah pun memperoleh satu kekuatan yang cukup luar biasa dan merupakan antara kekuatan yang paling power dalam dunia tu hasil bantuan daripada slime-slime yang telah dijaga oleh Yuji. So untuk dalam anime ni kita akan dapat tengok lah journey adventure-adventure yang bakal dilalui oleh Sano Yuji yang telah berjaya untuk memperoleh kekuatan yang cukup luar biasa dan akan menentang kuasa-kuasa yang jahat. Dan rating yang aku akan bagi untuk anime ni sebanyak 7/10. Yang ke-9 adalah When Will Ayumu Make His Move. Anime ni bergenrekan romantic comedy dan juga slice of life. Anime When Will Ayumu Make His Move ni bagi aku storyline dia memang simple gila lah untuk kita layan dan memang enjoy je. Yang mana anime ni mengisahkan seorang lelaki yang bernama Tanaka Ayumu merupakan first year high school student. Dia mempunyai satu perasaan dan suka dekat Yaotome Urushi yang merupakan second year student. So kiranya Urushi ni senpai untuk Ayumu lah untuk club shogi. Tapi Ayumu bernekat untuk meluahkan perasaan sebenarnya terhadap Urushi apabila dia telah berjaya untuk menewaskan Urushi dalam permainan shogi. So kita akan dapat tengok lah gelagat dua orang ni yang mana Urushi tahu je yang Ayumu suka dekat dia. Tapi disebabkan Ayumu dah ada target dan penekat yang dia akan confess dekat Urushi apabila dia berjaya untuk memenangi shogi lawan dengan senpai, jadi adakah Ayumu akan berjaya untuk meluahkan perasaan sebenarnya terhadap Urushi ataupun tak? So kita sama-sama nantikan apa yang akan berlaku dalam anime When Will Ayumu Make His Move dan aku akan bagi rating sebanyak 7/10. Yang ke-8 pula adalah Classroom of the Elite Season 2. Anime Classroom of the Elite merupakan adaptasi daripada light novel dan season yang pertama telah ditayangkan pada 12 hari bulan 7 2017. Manakala untuk season 2 pula telah ditayangkan pada 4 hari bulan 7 2022. Secara ringkas sinopsis untuk Classroom of the Elite mengisahkan tentang seorang remaja yang bernama Kiyotaka Ayanokoji telah pun masuk ke dalam satu sekolah elite iaitu Kodoikuchi Senior High School yang merupakan satu sekolah yang cukup terkemuka dan ramai yang nak masuk ke dalam sekolah tersebut. Tapi malahnya sekolahnya ada ikut peringkat ataupun level tau, daripada A sampailah D. So kiranya siapa yang masuk ke dalam kelas D ni memang akan dapat layanan yang teruk jugalah. Manakala kelas yang paling tinggi akan menerima layanan yang cukup baik. So nak dijadikan cerita dekat sini, si main karakter ni pun telah dimasukkan ke dalam kelas D. Cumanya keadaan mula berubah selepas Kyo pun telah bertemu dengan Horikita Suzune dan juga Kushida. So anime ni memang best gila lah untuk kita layan. Dan secara jujur, aku pun belum start lagi untuk layan anime Classroom of the Elite. Tapi disebabkan ramai yang recommend dan cakap plot untuk anime ni memang best gila, so kita layan je apa yang akan berlaku untuk dalam season 2. Yang ketujuh adalah Lucifer and the Biscuit Hammer. Anime ni bergenrekan adventure dan juga fantasi komedi dan telah ditayangkan pada 9 hari bulan 7 2022
2022. Anime Lucifer and the Beast Code Hammer mengisahkan pada satu hari main karakter iaitu Yuhi Amamiya yang merupakan seorang pelajar kolej telah pun didatangi oleh seekor cicak yang boleh bercakap. Lepas tu dia pun ceritalah apa sebenarnya yang sedang berlaku dekat Yuhi, dan apa yang paling mengejutkan, cicak tu ada cakap Yuhi telah pun dipilih sebagai The Lizard Beast Knight, yang mana tugasan Yuhi adalah untuk membantu seorang puteri iaitu Samidari Asahina untuk menewaskan seorang ahli sihir yang ingin menghancurkan bumi dengan diseakan satu tukul gegasi yang ada dekat luar bumi dipanggil sebagai Beast Code Hammer. Pada awalnya Yuhi tak berminat pun untuk terlibat dengan apa yang cicak tu ceritakan. Yelah, takkan nak percaya kan tiba-tiba ada cicak muncul boleh bercakap pula tu. Gila apa. Tapi selepas Yuhi telah pun berjumpa dengan Asahina Samidari, semuanya telah pun berubah. Jadi adakah Yuhi dan juga puteri Samidari akan berjaya untuk menewaskan ahli sihir yang jahat dan menghalang dari Beast Code Hammer menghancurkan bumi? So kita kena layan anime Lucifer and the Beast Code Hammer. Seterusnya adalah The Yakuza Guide to Babysitting. Anime ni bergenre komedi dan juga crime dan telah ditayangkan pada 7 hari bulan 7 2022. Bagi aku, kalau korang cari anime-anime yang vibe dia lebih kurang sama macam anime Spy X Family, bagi aku anime The Yakuza Guide to Babysitting ni memang sesuai gila lah untuk korang layan. Yang mana anime ni mengisahkan seorang Yakuza yang bernama Toru Kirishima merupakan orang kanan untuk Sakuragi Crime Family. Kehidupan dia ni memang brutal gila lah. Ganas dia lain macam kan. Kalah si JKL Gangster tu, sampaikan Kirishima ni telah digelar sebagai The Demon of Sakuragi. Tapi sampailah satu masa Kirishima telah pun ditugaskan oleh bos dia untuk menjaga anak dia iaitu Sakuragi Yake. So korang cuba bayangkan, seorang yang kaki pukul lah, memang setiap hari lain darah je, ke ni ditugaskan untuk menjaga seorang budak. Memang jawabnya tunggal terbalik lah. Tapi bagi aku anime ni memang enjoy gila untuk kita layan, dan aku memang looking forward gila macam manalah cara seorang Yakuza untuk menjaga seorang budak kecil. Dan aku akan bagi rating sebanyak 7.5/10. Top 5 ialah anime Rent a Girlfriend Season 2. Anime ni bergenre romantic komedi. Memang comel lah waifu-waifu yang ada dalam anime ni. Anime Rent a Girlfriend Season 2 telah ditayangkan pada 3 hari bulan 7 2022. Manakala untuk Season 1 pula telah ditayangkan pada 11 hari bulan 7 2020. Secara ringkas, anime ni mengisahkan tentang main karakter iaitu Kinoshita Kazuya. Pada Season 1 dia telah pun ditinggalkan oleh girlfriend dia iaitu Mami Nanami. Tapi lepas dari itu pun dia start lah gunakan satu apps untuk dia dapatkan girlfriend dengan cara dia sewa girlfriend tu. So tu je lah secara ringkas sinopsis untuk anime Rent a Girlfriend. Dan lepas dari itu bermulalah kisah dan plot sebenar selepas dia start gunakan apps mencari girlfriend. Secara jujur ni antara anime yang aku belum layan lagi, tapi disebabkan anime ni mendapat rating yang baik dan genre anime ni memang cukup menarik, so aku memang looking forward. Dan bagi aku anime Rent a Girlfriend Season 2 memang patut kita layan nanti. Yang keempat pula adalah anime Overload Season 4, yang mana anime ni bergenre action, fantasi dan juga supernatural. Anime Overload telah pun ditayangkan pada 7 hari bulan 7 2015, dan untuk season 4 pula telah pun ditayangkan pada 5 hari bulan 7 2022. Anime Overload mengisahkan tentang satu permainan video yang memang cukup popular akan dipadamkan ataupun ditutupkan. So kiranya permainan video tu akan tamat macam tu je lah. Selepas dah bertahun-tahun bertahan, ramai orang main, last padam macam tu je. Tapi nak dijadikan cerita dekat sini, Momonga iaitu watak utama dan juga salah seorang pemain untuk permainan video ni, dia pun nak menikmatilah di saat-saat yang terakhir sebelum permainan video tersebut akan ditamatkan. Tapi secara mengejut, selepas je masa yang sepatutnya game ni akan dipadamkan, Momonga telah pun dimasukkan ke dalam dunia yang lain. So start je dari sini, Momonga pun bernekatlah untuk meneroka dan menawan dunia yang baru dia masuk. So tu je lah secara ringkas sinopsis untuk anime Overload. Secara overall untuk season 4 ni baru je keluar 2 episod, dan kalau korang baru je nak start ataupun nak berjinau untuk layan anime Overload, korang jangan risau, episod dalam setiap season pun tak adalah banyak sangat. Tak adalah sampai 100 episod dalam satu season. Tak ada. Yang paling senang, korang boleh je layan movie anime Overload untuk korang lebih mudah faham storyline untuk anime Overload. Jadi aku memang recommend lah dekat korang semua yang minat genre-genre action ataupun adventure yang cukup menarik, korang boleh layan anime Overload. Yang ketiga adalah The Devil is a
Part-Timer Season 2. Anime ni bergenre fantasi komedi dan season pertama telah ditayangkan pada 4 hari bulan 4 2013. Manakala untuk season 2 pula akan ditayangkan pada 14 hari bulan 7 2022. Anime The Devil is a Part-Timer mengisahkan tentang Raja Iblis ataupun The Demon Lord Satan ingin menguasai sebuah dunia yang bernama Anti-Islam. Tapi malangnya selepas The General Satan telah pun berhadapan dengan The Hero Emilia dan juga rakan-rakan dia, dua daripada General Satan telah pun terkorban dalam pertemuan tersebut. Manakala Satan ataupun Setan dan juga Elsiel telah pun berjaya melarikan diri ke Tokyo dan telah berubah menjadi manusia dan melalui kehidupan seperti manusia biasa. Diorang pun pergilah buat kerja part time dekat tempat tu lah, tempat ini, pergi kerja dekat fast food, seorang jaga rumah. Macam itulah kehidupan diorang. Kau cuba bayangkan, ada dua setan menyamar sebagai manusia dan melalui kehidupan macam manusia. Memang barai lah jawabnya. Tapi sampailah satu masa, Satan yang sekarang ni adalah Sadao Mau telah pun bertemu dengan seorang gadis yang sebenarnya orang tu adalah Emilia yang pernah berhadapan dengan diorang semua yang dalam bentuk Emi Yusa. So anime ni memang enjoy gila lah untuk kita layan, dan aku jamin sangat untuk season 2 nanti lagi banyak lagi momen-momen yang kelakar yang akan berlaku dalam season 2. Yang kedua adalah Engage Kiss. Anime ni bergenre romantic komedi dan telah ditayangkan pada 3 hari bulan 7 2022. Secara ringkas, sinopsis untuk anime Engage Kiss mengisahkan tentang seorang lelaki yang bernama Shu. Dia menjalankan satu perniagaan kecil-kecilan dan ada seorang budak perempuan ni yang bernama Kisara. Dia sebenarnya adalah demon dan telah membantu Shu untuk menghapuskan demon yang dipanggil sebagai The Hazard mengikut perjanjian yang diorang dah buat, yang mana harganya adalah dengan satu ciuman yang manis sangat. So kita akan dapat tengoklah perjalanan cinta di antara Shu dan juga Kisara bagi untuk menentang The Hazard. Dan rating untuk anime ni sebanyak 8/10. Yang pertama adalah Lycoris Recoil. Anime ni watak utama dia memang perempuan je. Kalau korang nak jumpa lelaki dalam anime ni, memang macam payah nak cari lelaki dalam anime ni. Anime ni bergenre action dan juga komedi. Anime Lycoris Recoil telah pun ditayangkan pada 2 hari bulan 7 2022. Yang mana anime ni mengisahkan tentang ada sebuah organisasi yang akan menumpaskan segala kejahatan dan juga jenayah yang ada dekat Tokyo. Pekerja-pekerja yang ada dalam organisasi tersebut ni kebanyakan adalah orang perempuan yang mahir dalam bertarung dan menggunakan senjata dan digelar sebagai Lycoris. Tapi sampailah satu masa tu, salah seorang anggota Lycoris iaitu Takina telah pun dipindahkan untuk bekerja di bawah bimbingan Chisato yang merupakan seorang Lycoris yang cukup hebat dan amat mementingkan nyawa-nyawa orang lain. Kalau boleh kan, dia tak nak pun bunuh-bunuh orang, sebabnya bagi dia nyawa semua orang adalah sangat berharga. Kalau dia pakai pistol pun kan, dia tak pakai peluru betul, dia pakai macam peluru getah macam tu, lebih kurang lah. Dia tak akan bermain dengan darah. So kita akan dapat tengok lah setiap misi-misi yang cukup mencabar yang akan ditempuh oleh Takina dan juga Chisato. Diorang akan build diorang punya chemistry dalam setiap misi yang diorang akan tempuh. Anime ni bagi aku memang best gila untuk kita layan, dan storyline dia pun tak adalah berat sangat untuk kita faham. Lagi-lagi kalau korang layan episod yang kedua, memang padu gila plot twist dalam misi diorang untuk melindungi Kurumi ataupun Walnut. So secara overall aku akan bagi rating anime Lycoris Recoil ni sebanyak 9/10. Jadi itu je lah top 10 sama anime yang patut korang layan untuk tahun 2022. So kalau korang nak layan anime-anime sama yang cukup menarik dan semua anime yang baru aku listkan untuk dalam video kali ni, korang jangan risau, korang jangan pening kepala ke apa, korang boleh je terus layan dekat website ataupun application Bilibili. Korang boleh install dekat Apple Store ataupun Google Play Store. Aplikasi Bilibili ni merupakan aplikasi anime yang legit untuk korang layan semua anime. Dan apa yang lagi menarik, aplikasi Bilibili ni adalah percuma. Korang tak perlu bayar apa-apa pun. Dan kalau korang nak dapatkan info tarikh-tarikh bila anime-anime sama ni akan ditayangkan, korang boleh je check it out dekat Bilibili Facebook page. Dan link semua aku ada letak dalam description, ok? So tunggu apa lagi guys? Korang boleh je layan semua anime sama dia eksklusif dekat aplikasi dan website Bilibili. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap penyampaian aku jelas dan korang semua enjoy. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.